berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ini, kalau kita tengok dari segi apa ini soalan-soalan yang belum lagi disoal, ya, adalah yang warna apa ini, warna merah ni lah, ya, warna merah ni, ya, iaitu latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen dan keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita, ya. Tapi walaupun yang lain ini sudah disoal, tidak semestinya soalan-soalan yang sudah pernah keluar itu tidak akan ditanya lagi. Jadi kita akan bincangkan tajuk-tajuk dalam bab 3 ini berdasarkan kepada analisis soalan-soalan trial untuk negeri lah, ya. Okay, jadi dalam bab ini, oleh kerana intipati di dalam bab ini ada 5, jadi maksudnya di sini ada 5 lah soalan yang boleh disoal. 6 termasuk konsepnya. Konsep ni pelajar pun perlu ambil tahu, iaitu apa itu konsep raja berperlembagaan dan apa itu konsep demokrasi berparlimen. Jadi kedua-dua konsep ini kamu boleh rujuk di dalam buku iPro lah, iPro A+ series, ya. Di depan buku tu di bawah tajuk konsep, maksud dan istilah dalam buku ni, ada dijelaskan, ya, berkaitan dengan konsep-konsep ini. Jadi konsep adalah satu perkara yang wajib pelajar ketahui, ya, bukan setakat raja berperlembagaan sahaja, bukan setakat demokrasi berparlimen sahaja, tapi ada banyak lagi konsep seperti kedaulatan, ya, kemudian persekutuan, okay, perlembagaan, nasionalisme, pengagihan kuasa. Ini antara konsep-konsep yang wajib pelajar ketahui lah, ya. Jadi berdasarkan kepada intipati ini, antara soalan yang boleh disoal, pertama dia akan tanya tentang latar belakang lah. Latar belakang macam mana pemerintahan beraja wujud di negara kita. Jadi kalau latar belakang ni sudah pastilah dia berlandaskan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okay, kemudian kita akan lihat sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Kemudian yang di Pertuan Agong, macam mana yang di Pertuan Agong ini dipilih dan apakah dia punya apa ni, dia punya kuasa, ya, bidang kuasa dia dari aspek eksekutif, perundangan dan juga kehakiman, dan raja dalam perlembagaan persekutuan. Kemudian seterusnya bab 4, amalan demokrasi dan pengagihan kuasa. Seterusnya keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Jadi tumpuan sudah pasti ke arah demokrasi lah. Bagi cikgu, amalan demokrasi, sama ada amalan demokrasi ataupun demokrasi berparlimen. Ini adalah dua tajuk yang seharusnya pelajar beri tumpuan, okey. Cuma kita akan tengok juga negeri-negeri yang lain apakah tajuk-tajuk yang mereka fokus, ya. Okey. Kita bincang kertas 1. Kertas 1 ni sangat penting sebab di sini pun boleh dapat 40 markah bersamaan 28.5%, ya. Jadi kalau kita tengok dari segi markah peperiksaan pelajar, kita dapati bahawa tidak ada lagi pelajar yang mencapai 35 markah ke atas, ya. Paling banyak pun 30 markah sahaja. Jadi itu menunjukkan bahawa masih ada kelemahan, ya, untuk kertas 1 ni, yang mana pelajar perlu beri penekanan lah, ya. Sebab kertas 1 ni adalah kertas yang hanya perlu latitubi berulangan
InsyaAllah boleh cover untuk dapat sekurang-kurangnya 35/40 bersamaan dengan 25 markah. Okey. Yang pertama sekali iaitu apakah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong? Okey, di sini dia bagi bidang kuasa secara umum ya. Dia tidak ada bagi tahu sama ada bidang kuasa dari aspek eksekutif, eksekutif, perundangan ataupun kehakiman. Jadi kita tengok sajalah mana yang ada di dalam bidang kuasa yang di-Pertuan Agong ini tanpa mengambil kira mana-mana aspek tadi. Okey, jadi mana satu jawapannya ni? Mana jawapannya? Nombor 22. Bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, apa jawapannya? B. C. Okey, jawapannya adalah C ya, iaitu melantik diplomat keluar negara. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan 29. Ya, bidang kuasa badan kehakiman dalam perlembagaan persekutuan. Okey, yang pertama kita tengok melantik jemaah menteri. Melantik jemaah menteri ni, ini di bawah bidang kuasa kehakiman kah, perundangan kah, ataupun eksekutif? Eksekutif. Eksekutif kan. Jadi bila eksekutif, maksudnya satu salah lah ya. Satu salah. Jadi kalau satu salah, kalau kita tengok satu salah ni dia adalah di bahagian C ataupun D. Satu salah, okey, dua betul ya. Kalau satu salah, dua salah, itu D. Okey. Yang kedua, kehakiman. Kehakiman menentukan kesahihan undang-undang. Betul atau salah? Badan kehakiman dia menentukan kesahihan undang-undang. Betul atau salah? Salah. Salah, cikgu. Salah. Kehakiman. Betul. Betul atau salah? Okey, betul ya. Jadi jawapannya adalah C ya, C. Okey, seterusnya kita tengok yang ke-25. Okey, apakah X? Jadi ini senang saja. Di sini pun kita sudah boleh nampak dia punya clue. Ada di situ Dewan Rakyat kan, Dewan, perkataan Dewan itu. Jadi ini mungkin boleh membantu kamu untuk memilih jawapan dengan lebih tepat. Okey, yang seterusnya kita tengok badan eksekutif. Okey, mana satu yang berkaitan dengan kuasa eksekutif yang di-Pertuan Agong? Okay, kalau kita tengok ini C dan D ni memang tidak ada kaitan lah. Jadi sama ada A ataupun B. Mana satu? Mana satu jawapannya? A ataupun B? Apa? B. Okey, B, melantik Perdana Menteri ya. Itu adalah jawapannya. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang nombor 23 ni. Okey, sejak merdeka Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Jadi kamu boleh nampak di sini sistem demokrasi berparlimen ni sangat penting. Okey, 3 peperiksaan dia keluar ya. Dan kalaulah pelajar buat ulang kaji tentang tajuk ini, sudah pasti boleh jawab soalan ini ya. Okey, jadi demokrasi berparlimen ni dia sangat berkait dengan apa? Kalau kita tengok di dalam kita punya buku teks ya, demokrasi berparlimen.
Eh, mana ni? Okey. Ni. Tengok demokrasi berparlimen ni dia berkaitan dengan pilihan raya ya. Okay, dia sangat berkaitan dengan pilihan raya. Jadi kalau kita tengok di sini apa yang boleh kita kaitkan dengan pilihan raya ini? Okay. Mana satu jawapan dia? D. Apa dia? D. C. D. Okey. Rakyat terlibat dalam pemerintahan negara. Sebab kalau kita tengok yang bertanding dalam pilihan raya adalah rakyat. Yang jadi Perdana Menteri pun adalah rakyat, bukannya raja ya. Jadi ini secara tidak langsung kalau kita tengok 23 dengan 25 ni pun kita sudah boleh jumpa dia punya jawapan ya. Sebab kita tengok soalan sejak berbeza tapi pilihan jawapan tu sama ya. Okey, sama juga dengan yang ini. Okey, kalau kita nampak demokrasi berparlimen pun masih juga berkaitan dengan pilihan raya. Jadi mana satu yang boleh kita kaitkan? Okey, ini memang tak boleh lah. Sebab pilih apa ni yang di Pertuan Agong ni dia bukan dipilih melalui pilihan raya. Ya? Apa jawapannya? D, cikgu. D juga ya. Okey, jadi ini pun D juga ya. Memiliki dua kewarganegaraan ini memang tidak boleh lah. Tidak dibolehkan seseorang itu memiliki dua warga negara. Contohnya dia ada warga negara India, dalam masa yang sama dia ada juga warga negara Afrika. Jadi tidak boleh ya. Okey, kemudian kita tengok nombor 25. Okey, ini adalah berkaitan dengan fungsi Majlis Raja-Raja. Okey. Jadi apa peranan Majlis Raja-Raja ni? Majlis Raja-Raja kah yang melantik Perdana Menteri? Majlis Raja-Raja kah yang melantik Perdana Menteri? Iya atau tidak? Tidak ya. Perdana Menteri dilantik oleh yang di Pertuan Agong. Jadi maksudnya satu salah ya. Jadi kalau satu salah tu jawapannya adalah di C lah ya. Satu salah. Okey. Sekarang kita mau tengok lagi nombor 2, okey. Menggubal undang-undang. Adakah Majlis Raja-Raja menggubal undang-undang? Tidak juga ya. Jadi satu salah. Kemudian 2 pun salah. Jadi jawapannya adalah D lah. Jadi Majlis Raja-Raja ni dia punya peranan adalah memilih yang di Pertuan Agong dan juga memperkenankan pindaan perlembagaan ya. Okey. Seterusnya kita tengok pula soalan nombor 27. Okay. Maklumat berkaitan dengan kuasa yang di Pertuan Agong. Okey. Dia membubarkan parlimen. Okey, dia adalah ketua agama Islam. Tengok, ketua agama Islam. Okey. Bagi negerinya sendiri, wilayah persekutuan Melaka Pulau Pinang. Ini maksudnya mana-mana negeri yang tiada raja ataupun sultan, maka dia punya ketua agama Islam adalah yang di Pertuan Agong. Okey, jadi ini memang tak boleh lah. Okay, Badan Bersekutu pun tidak juga. Jadi mana yang lebih sesuai? Okey, kalau kehakiman ini dia mesti melibatkan mahkamah-mahkamah. Jadi mana yang lebih sesuai? A atau B? A atau B? A. Okey, perundangan ya. Okey, cuba kita tengok di sini soalan nombor 27 tahun yang berikutnya. Kan? Nah, kalau kita buat soalan ini otomatik sudah boleh jawab soalan. Tengok, di sini soalannya ialah
siapa yang berkuasa terhadap kedudukan agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Jadi kalau kita tengok sini ada jawapan yang di Pertuan Agong, dia ni ketua agama Islam bagi Melaka tidak ada raja, Pulau Pinang tidak ada raja, Sarawak tidak ada raja, Sabah tidak ada raja. Jadi otomatik kalau buat soalan ini memang boleh jumpa dia punya jawapan ya. Okey. Yang di Pertuan Negeri dia tidak ada kuasa dari segi keagamaan. Begitu juga Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri. Okey, seterusnya kita tengok ini adalah Ketua Utama Negara ya. Okey, Ketua Utama Negara bagi persekutuan adalah yang di Pertuan Agong. Bagi negeri siapa dia? B. D. B. B tidak tepat. Ini ketua utama negara. Kita kena ingat, kita ada dua ketua. Di dalam negara kita ni ada dua ketua. Satu ialah ketua negara dan satu lagi ialah ketua kerajaan. Okey, sekarang ni soalannya ialah ketua utama negara. Siapa? Siapa boleh jawab? Siapa ketua utama negara? Negeri? Ha? C tidak tepat. Okey, ketua utama negeri ialah sultan. Ya. Kalau dia negeri yang tidak ada raja, ketua utama negeri adalah yang di Pertuan Negeri ya. Ini yang di Pertuan Negeri adalah ketua utama bagi negeri. Tapi bagi negeri yang ada sultan, ketua utama negerinya adalah sultan. Okey, jadi sekarang kita tengok ketua kerajaan. Okey, ketua sekarang cikgu sebut ialah ketua kerajaan. Okey, siapa ketua kerajaan bagi persekutuan Tanah Melayu? Bagi persekutuan. Siapa? Tadi kita sudah sebut ketua negara Agong, yang Pertuan Agong, ketua negeri, sultan ataupun yang di Pertuan Negeri bagi negeri yang tidak ada sultan. Okey. Sekarang siapa ketua kerajaan? Soalan ini pun boleh keluar sebab ini masih di bawah bab 3. Okey, respon. Siapa ketua kerajaan? Okey, Perdana Menteri, betul. Perdana Menteri. Okey, siapa ketua kerajaan negeri? Ya. Tadi ini ketua negara, ketua kerajaan negara. Yang ini sekarang sebut ketua kerajaan negeri. Okey, dia kena beza dua, satu negeri yang ada raja atau sultan. Okey, dengan negeri yang tiada raja ataupun sultan. Okey, bagi negeri yang ada raja ataupun sultan, siapa dia punya ketua kerajaan negeri? Okey, type kalau malu mau cakap. Okey, bagus. Menteri besar ya, menteri besar. Okey, bagi negeri yang tidak ada raja, maka ketua kerajaan negerinya adalah ketua menteri. Itu saya bezanya. Yang ada raja, menteri besar. Yang tidak ada raja, ketua menteri ya. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan 29. Okey, ini berkaitan dengan badan kehakiman. Okey, mana satu jawapannya ni? Okey, jadi kalau kita tengok, satu memang salah lah, kan? Nah, banyak kali keluar tadi. Tadi pun sudah keluar badan kehakiman melantik jemaah menteri. Okey, jadi melantik jemaah menteri ini bukan, ini badan eksekutif. Jadi soalan nomor 1 dan nomor 2 ini juga kita sudah boleh buang. Okey. Okey, cuba kita tengok di sini. Adakah badan kehakiman yang menentukan bidang kuasa yang di Pertuan Agong ya? Okay. Jadi kalau bidang kuasa yang di Pertuan Agong ini dia dibawa, okey,
badan perundangan ya. Jadi ini pun tidak tepat. Jadi jawapannya ialah C ya, 29C. Okey. Kita tengok lagi dua soalan ini ya. Dua-dua berkaitan dengan pilihan raya ya. Okey, dua-dua berkaitan dengan pilihan raya. Okey, apa tujuan pilihan raya ni? Okay, mengapa pilihan raya penting? Mengapa kita mesti menunaikan tanggungjawab mengundi semasa pilihan raya? Okey. Apa jawapan dia? Apa tujuan pilihan raya ni? Okey. Bila kita mengundi, kita mau cari apa? Apa yang kita mau cari bila mengundi? Okey. Wakil rakyat, tapi wakil rakyat tidak ada di sini. Okay, wakil rakyat tidak ada di dalam jawapan. Okay, selain wakil rakyat, apa lagi yang kita mau cari? Okay, parti yang akan membentuk apa? Kerajaan ya. Maksudnya siapa yang majority menang 2/3 undi dalam pilihan raya, maka dia akan membolehkan membentuk kerajaan. Jadi kalau kita tengok di sini, jawapannya ialah membentuk kerajaan. Jadi jawapannya adalah C ya. Kamu ingat betul-betul benda ni, sebab benda ni adalah berulang ya. Jadi jangan kamu tidak beri penekanan, sebab kita mau fokus sekarang ni. Kertas satu adalah isu yang paling sangat kritikal dalam kalangan kamu, sebab belum ada lagi yang dapat 30 markah ke atas ya. Okey, selesai untuk soalan kertas 1. Ini yang paling penting untuk kertas 2 ya. Okey, sebelum kita lihat soalan trial bagi setiap negeri yang ada soalan daripada bab 3 ni, penting juga kita lihat soalan SPM sebenar ini, sebab soalan sebenar ni pun memang selalu keluar dalam peperiksaan ya. Okey. Jadi yang pertama sekali kita tengok soalan SPM 2021 ya. Dia minta ceritakan secara ringkas, okey, sistem pemerintahan beraja pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay, jadi kalau kita tengok di sini, kalau kamu boleh ingat bab 1 ya. Bab 1 ciri-ciri ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya memang tidak ada masalah untuk kamu dapat markah ya. Maksudnya ingat balik ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka ya. Maka sudah boleh dapat 3 markah. Kita boleh tengok yang pertama ialah ini, raja berkuasa mutlak kan. Okey. Kemudian yang kedua, pembesar 4 lipatan ya. Okay, kemudian ada jawatan yang penting di situ, iaitu bendahara, pengulu bendahari, temenggung dan laksamana. Okey, ini yang paling asas. Saya tidak sentuh lagi yang raja berkuasa dalam pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Saya hanya ambil yang basic saja. Okey, itu 3 markah ya. Okey, kemudian yang basic lagi, kita tengok sini undang-undang. Ini pun daripada Kesultanan Melayu Melaka juga, bab 1 tingkatan 4. Okey, kemudian bagi contoh hukum kanun Melaka ataupun undang-undang Laut Melaka, sudah boleh dapat 5 markah ya. Jadi yang lain ini contohnya ketua agama Islam, ini agak baru, tapi itu pun sebenarnya adalah warisan daripada sistem apa ni? Sistem Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian tradisi dan juga adat istiadat. Okey, itu antara poin-poin lah yang boleh kamu ingat untuk soalan kalau dia minta secara ringkas tentang sistem pemerintahan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ingat ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 markah sudah di situ. Kita mau 3 saja. Okey, kemudian soalan yang kedua,
dia tanya ini semua semua tajuk ini dia ada di dalam buku teks. Ya, kalau kita tengok memang tidak ada masalah lah tajuk ini. Nah ini ya. Ini semua di sini ada di dalam buku teks yang tadi secara dia minta apa ini? Secara apa ini? Secara ringkas sistem pemerintahan beraja ya. Kesultanan Melayu Melaka. Cikgu sudah keluarkan aspek-aspek yang penting. Kemudian kita boleh tengok ini pula soalan bagi situasi sistem pemerintahan beraja semasa zaman British. Jadi ini samalah ya, maksudnya sebelum Perang Dunia British kita tengok. Dia ada dua tu sebenarnya, British dengan Jepun, tapi soalan minta British ya. Jadi ini pun senang juga kalau mau ingat dia punya jawapan. Ini semua jawapan-jawapan ni cikgu ambil daripada nota skema ya. Buku biru ni. Hampir 95% soalan SPM memang kita boleh jumpa jawapan itu daripada buku nota skema ni. Jadi ini adalah antara kamu punya rujukan lah yang mudah untuk kamu faham ya. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini dia minta situasi sistem pemerintahan. Kita mau tahu adakah sistem pemerintahan beraja di negara kita semasa zaman British ini dikuasai oleh British ataupun sebaliknya. Itu yang dia mau. Sebab dia mau situasi sistem pemerintahan beraja. Ya, maksudnya adakah raja masih berkuasa ataupun raja pada zaman ini dikuasai oleh British. Okey, jadi kalau kita tengok jawapan di sini maksudnya sistem pemerintahan beraja itu masih berkuasa, sebabnya ialah British sukar menjajah tanah Melayu kerana sistem beraja. Itu yang pertama lah. Okay. Yang kedua, kita boleh tengok British tidak dapat menguasai negara kita. Okay. Sultan masih berkuasa. Jadi mereka hanya boleh menempatkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, cuma kalau kita tengok memang ada campur tangan lah British dalam pemerintahan raja-raja Melayu. Contohnya sistem residen lah yang paling ketara adalah sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu ya. Kalau sistem penasihat dia tidak berapa menonjol sangat kuasa British itu. Okey, kemudian kita boleh tengok di sini yang mudah ya, kita ambil yang mudah. Okey, Raja Melayu masih kekal sebagai pemerintah berdaulat ya. Cuma kena terima residen. Ini yang cikgu cakap tadi, ini di negeri-negeri Melayu bersekutu. Tapi di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu memang kuasa raja tu lebih kukuh ya. Sebab penasihat dia hanya menasihat. Sama ada raja mau ikut ataupun tidak itu bergantung kepada raja. Berbeza dengan sistem residen. Kalau kita tengok sistem residen ini raja-raja tu terikat dengan perjanjian ya. Kalau kita tengok ada perjanjian Pangkor 1874 di situ ya, berkaitan dengan kuasa-kuasa yang melibatkan raja-raja Melayu dan juga British ya. Okey, kemudian satu lagi kita tengok situasinya ialah adanya undang-undang tubuh Kerajaan Johor dan undang-undang bagi negeri Kerajaan Terengganu. Jadi ini juga sebenarnya satu undang-undang yang menghalang penguasaan British ya. Sebab apa? Sebab di dalam undang-undang tubuh kerajaan ini, sama ada Johor ataupun Terengganu, ditetapkan syarat bahawa raja ataupun sultan yang memerintah negeri ini mestilah orang Melayu ya, mestilah orang Melayu dan beragama Islam. Mungkin kalau orang Inggris dia boleh memeluk agama Islam tapi dia tidak boleh jadi orang Melayu. Jadi ini undang-undang ini telah menghalang ya penguasaan British dalam sistem pemerintahan di negara kita lah. Okay? Jadi itu antara isi-isi lah yang kamu boleh tengok ya.
Okey. Kemudian kita tengok lagi soalan yang seterusnya, SPM 2022. Okey, ini sudah keluar ya. Badan Perundangan, Badan Eksekutif, Badan Kehakiman ini sudah keluar. Ini tips kepada kamu. Okey, kalau kita tengok di sini soalan 2 markah. Okey, 2 markah. Okey, jadi mungkin kamu boleh ambil 2 ataupun 3 lah ya. 2 ataupun 3 lah ya. Jadi kita boleh tengok di sini dia punya isi-isi tu, maksudnya kamu boleh carilah mana-mana isi yang mudah untuk kamu ingat ya. Jadi kalau macam begini, menggubal dasar negara, menggubal undang-undang, jadi kena bagi 1 poin. Macam mana supaya kamu boleh ingat, okey, dasar negara ini untuk eksekutif, okey, kemudian undang-undang ini untuk perundangan. Jadi mungkin salah satu kamu boleh ambil dari segi undang-undang. Di sini pun ada perkataan undang-undang. Okey. Cuma perlu juga diingat, di sini juga boleh mengelirukan kamu ya. Di sini pun ada undang-undang, di sini pun ada undang-undang. Jadi adakah undang-undang ni kemungkinan akan pergi di sini ataupun memang dia punya jawapan itu tepat. Okey, dalam situasi macam begini, jangan risau ya, jangan risau. Kalau kamu keliru, contohnya okey, mentafsir undang-undang ni badan perundangan kah ataupun badan kehakiman? Okey, apa kamu buat? Okey, cuba bagi cikgu pendapat. Kalau contoh kamu ingat mentafsir undang-undang, cuma kamu tidak yakin mana satu jawapannya, sama ada di bahagian badan perundangan kah ataupun di dalam badan kehakiman, apa yang kamu buat? Cepat. 58 orang saja, bukan pula meningkat hari ini. Merosot pula ya daripada. Okey, tulis dua-dua. Maksudnya di dalam badan perundangan kita tulis juga mentafsir undang-undang. Di dalam badan kehakiman pun kita tulis juga mentafsir undang-undang. Okey, jadi apapun maksudnya nanti bila kita bagi slide ni, kamu sendirilah yang buat dia punya poin. Mana satu yang kamu mau ingat. Okay. Kalau tidak boleh ingat 3, mungkin ingat 2 lah ya. Yang mudah untuk kamu ingat. Macam ini tidak ada masalah lah. Sebab ini tidak ada sama antara badan perundangan. Tapi yang kita risau yang ada yang sama. Jadi kalau mau senang supaya tidak keliru, ambil yang mana ada perkataan macam ketua hakim. Sebab ini badan kehakiman. Ini. Okey. Ada juga di sini badan kehakiman. Okey. Merujuk kepada mahkamah. Jadi ambil yang mana yang mudah untuk kamu ingat. Okey. Tidak perlu ingat semua. Yang penting 3 pun sudah cukup bagi setiap badan itu. Dan yang paling penting ialah pastikan kamu ingatlah mana satu badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Dan andai kata tidak ingat, maka teknik yang cikgu bagi tahu tadi boleh digunakan ya. Okey. Seterusnya ialah kita tengok soalan SPM sebenar juga. Ini dia sekali ya. Maksudnya 3A. Tengok ini 2 soalan saja, 3A dan 3B. Tapi jangan risau sebab jumlahnya 4, 2, 2, 2. Jadi jumlahnya semua juga adalah 10 markah. Okey. Konsep pengasingan kuasa ini dia ada banyak maksud yang kita boleh ambil perhatian lah ya, yang hampir sama. Okey, contohnya ialah kalau kita tengok dalam buku kita ada pengasingan kuasa. Okey. Kemudian kita ada juga pembahagian kuasa. Okey, yang pertama ialah pengasingan kuasa. Yang kedua ialah pembahagian kuasa. Okey. Yang ketiga ialah penyelarasan kuasa. Okey. Jadi ini ketiga-tiga ni dia walaupun dia berbeza,
Okey, tapi dia punya jawapan tu sama juga. Okey, tujuannya kalau kita tengok salah satu daripadanya yang paling mudah lah. Okey, untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan saksama. Ini maksudnya supaya satu kuasa itu tidak hanya dikuasai oleh orang yang sama sahaja. Jadi maksudnya ada kuasa untuk badan-badan kementerian-kementerian tertentu ataupun menteri-menteri tertentu. Jadi bukannya satu orang menteri dia kuasa semua semua kuasa. Jadi itu akan menyebabkan berlakunya yang pertama ialah kalau kita tengok di sini ialah penyalahgunaan kuasa ataupun pemusatan kuasa. Okey. Okey, ataupun pertindihan kuasa. Jadi itu yang boleh kita guna pakailah. Tapi yang ini yang negatif, yang positif pun ada, iaitu untuk pemerintahan lebih adil, pemerintahan lebih sistematik. Ingat juga. Okey, seterusnya kita tengok sistem raja berperlembagaan. Okey, dia tanya apa yang anda faham. Tengok, ini pun sama juga. Ini adalah konsep, ya. Konsep raja berperlembagaan. Kalau kita tengok di sini dia tanya konsep pengasingan kuasa, ya. Jadi konsep memang sangat penting. Dia di sini pula 4 markah, ya, bukan sikit-sikit 4 markah. Jadi konsep sistem raja perlembagaan, inilah dia punya jawapan. Sebahagian daripada pentadbiran negara diketuai oleh yang di-Pertuan Agong, ini boleh dapat 1 markah. Kemudian sebagai ketua negara boleh 1 markah. Okay, bidang kuasanya ditentukan oleh perlembagaan persekutuan dan raja tidak boleh bertindak sesuka hati. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 markah, ya. Kita bagi 5 poin, tapi maksimum hanya 4 markah sahaja. Ini pun perlu diingatlah, ya. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya, mengapa demokrasi berparlimen ini dianggap unik. Jadi cikgu bagi dia punya dia punya isi utama saja, iaitu gabungan unsur tradisional dan moden, wujud mekanisme semak dan imbang, raja mempunyai kuasa budi bicara, kerjasama politik. Jadi ini setiap satu ni kamu sudah boleh dapat 4 markah. Tapi oleh kerana ini 8 markah, maksudnya setiap isi utama ini kamu perlu hurailah. Kamu perlu hurai. Jadi itulah pentingnya kamu kena buat skrip jawapan. Ini dia punya huraian, cikgu tunjuk di sini. Okey, ini yang pertama, gabungan unsur tradisional dan moden. Ini senang saja. Ya, maksudnya kita ambil unsur tradisional tu warisan daripada Kesultanan Melayu Melaka, unsur moden tu daripada British, ya, undang-undang British. Sudah dapat 2 markah di situ, ya, unsur tradisional dan moden. Kemudian dia punya huraian daripada Kesultanan tradisional daripada Kesultanan Melayu Melaka, kemudian moden daripada British, undang-undang British. Okey, kemudian semak dan imbang. Okey. Jadi semak dan imbang ini iaitu kita boleh ambil huraiannya, raja mampu meredakan konflik, sebab raja ni dia tidak terlibat dengan mana-mana kuasa politik. Jadi semak dan imbang ni maksudnya semak bila berlakunya pertelengkahan dalam dalam kerajaan itu. Jadi masing-masing mau menunjukkan kuasa. Jadi perlu ada satu lagi kuasa yang paling tinggi selain daripada kerajaan. Jadi kuasa itu adalah raja. Jadi walaupun dia sudah tinggi, tapi masih ada lagi kuasa yang paling tinggi daripada yang di-Pertuan Agong. Kuasa apa itu? Kuasa apa yang paling tinggi daripada yang di-Pertuan Agong? Okey, siapa boleh jawab? Ini maksudnya raja mampu meredakan konflik ni, maksudnya kalau ada pertengkaran ataupun permusuhan dalam perlembagaan negara ataupun dalam parti-parti politik, maka raja boleh kawal, ya. Okey, betul, ya, perlembagaan. Jadi maksudnya walaupun yang di-Pertuan Agong tu ketua negara, tapi dia masih terikat dengan
perlembagaan. Maksudnya kuasanya itu adalah berdasarkan kepada perlembagaan. Maksudnya agung, yang di-Pertuan Agong pun tidak boleh bertindak sesuka hati, ya. Okey. Kemudian yang seterusnya, kuasa budi bicara. Jadi inilah boleh kamu bagi ambil huraian. Maksudnya raja ini dia boleh buat satu keputusan tanpa dia perlu dengar nasihat daripada ketua kerajaan. Ketua kerajaan adalah Perdana Menteri. Ini kelebihan. Maksudnya Perdana Menteri dia tidak boleh kawal raja, ya. Biasa kalau kita tengok banyak pemerintahan ni akhirnya berlakunya rampasan kuasa apabila rajanya itu dikawal oleh dia punya Perdana Menteri, ya. Tapi di dalam negara kita Malaysia agak sukar sebab adanya kuasa budi bicara raja, di mana raja boleh buat suatu keputusan itu tanpa perlu mendengar nasihat daripada ketua kerajaan. Dan yang keempat ialah kerjasama politik. Ini satu keistimewaan yang kita boleh lihat di negara kita, di mana parti-parti politik berasas kaum, ya. Contohnya UMNO orang Melayu, MIC orang India, MCA orang Cina. Mereka walaupun berbeza kaum, tapi boleh bersatu dan berkongsi kuasa, untuk memerintah negara. Ini kerjasama politik, ya. Kemudian seterusnya kita tengok bagaimana sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dapat memberi kebaikan. Jadi untuk jawapan ini, macam mana sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dapat memberi kebaikan kepada negara, kepada rakyat? Kita ambil dua yang paling asas lah. Yang pertama ialah kita tengok di situ ialah pilihan raya. Jadi kita di sini ini pilihan raya lah. Sebab kalau kita tengok asas kepada demokrasi berparlimen tu ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama ialah pilihan raya, ya, demokrasi. Yang kedua ialah kebebasan asasi, ya, kebebasan asasi ataupun hak asasi, kebebasan diri, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, ya. Jadi dua ini asasnya. Jadi kalau kita tengok, kalau kita tengok di sini, ini adalah pilihan raya, ya, pilihan raya, ya. Kemudian daripada sini, ini adalah hak asasi. Ini kalau kamu pandai hurai ini satu-satu ni boleh dapat satu markah nih. Kebebasan diri boleh dapat satu markah, kebebasan beragama boleh dapat satu markah, kebebasan pendidikan boleh satu markah, bersuara boleh satu markah. Ini kita boleh nampak di sini. Ini tengok, ini semua ada. Ini satu huraian. Maksudnya ini pun kau boleh dapat 4 markah di sini. Ini saja untuk asasi saja, yaitu kebebasan asasi pun sudah boleh dapat 4 markah, ya. 4 markah. Kalau hurai lagi sudah boleh dapat 8 markah di situ, ya. Dan benda ini bila tengok di sini kebaikan, maksudnya kita masih ada peluang. Contohlah kita tidak ada idea untuk jawab dari aspek pilihan raya, ataupun tidak ada idea untuk jawab dari aspek hak asasi. Maksudnya tidak perlu risau, sebab soalan ini masih boleh dijawab secara munasabah, iaitu kebaikannya dapat memupuk perpaduan kaum. Ini jelas kan kalau kita tengok tadi, kerjasama politik itu berkaitan dengan memupuk perpaduan kaum. Kemudian memupuk sikap patriotik, mewujudkan kestabilan politik, satu markah lagi. Mewujudkan kemakmuran ekonomi, satu markah. Di sini pun sudah boleh dapat 4 markah, ya. Kemudian kita tengok pula soalan yang baru nih tahun lepas. Ini cukup, ini bonus untuk pelajar. Dia minta negeri-negeri yang terlibat dalam persidangan bagi raja-raja. Jadi bila persidangan raja-raja, maksudnya kita mula negeri-negeri, semua negeri yang ada sultan. Kecuali Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Maksudnya kalau pelajar tu tulis Johor pun dapat markah. Kalau dia tulis Kelantan pun dapat markah. Yang dia tidak dapat markah kalau dia tulis Melaka,
Sabah ataupun Sarawak ya. Okey, kemudian kita tengok ini pun banyak pelajar keliru. Bila dia tengok soalan ini, okey, ini tingkatan berapa punya soalan ini? Soalan tingkatan berapa ini? Soalan bagaimanakah Majlis Raja-Raja Melayu berperanan sebagai sebuah institusi berdasarkan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, ini tingkatan 4 atau tingkatan 5? Tengok silap sudah kan? Ini bukan tingkatan 5. Okey, ini tingkatan 4. Tengok nombor soalan. Nombor 1 dan 2 tingkatan 4. Nombor 3, 4 itu tingkatan 5. Ini tingkatan 5 ya. Ini tingkatan 5. Nampak sini ada Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, cuba buktikan dia tingkatan 5. Okey, tengok ni ya. Soalannya ialah Majlis Raja-Raja Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, ni dia punya jawapan ni. Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Jadi soalan ini kalau kita tengok ada banyaklah jawapan di sini. Ya, ada banyak jawapan. Okey, tapi ada jawapan yang kita boleh guna pakai, ya. Kita boleh guna pakai. Ini banyak ya jawapan di sini kita boleh guna pakai, yang mana jawapan ini kita boleh guna pakai untuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang di tingkatan 4, ataupun kita boleh juga guna pakai untuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ya. Jadi kalau kita tengok di sini contohnya macam yang ini kan. Ini cukup simple lah untuk kamu. Okey, diurus Raja-Raja Melayu. Okey. Yang mudah lah, ingat kan? Kemudian dianggotai oleh 9 orang Raja-Raja Melayu. Okey. Yang kita mau tengok apa yang ada di tingkatan 4 dan apa yang ada di tingkatan 5 ya. Okey, jadi cikgu sudah bagi dia punya clue. Tengok di sini. Ini antara jawapan-jawapan yang ada di dua-dua. Tingkatan 5 pun ada, tingkatan 4 pun ada. Okey, ini yang pertama. Okey, kedudukan raja-raja, Majlis Raja-Raja diketuai oleh Sultan. Ini 9 orang raja. Raja-raja diberi kuasa untuk memberi pandangan. Jadi 6 markah di sini saya bagi yang sama. Maksudnya kalau kau hafal benda ni, walaupun perlembagaan 1948 di tingkatan 4 pun kau boleh jawab. Okey, tingkatan 5 pun tidak ada masalah. Okey, 6 markah. Soalan sebenar hanya minta 4 markah sahaja ya. Okey, habis sudah soalan negeri. Soalan-soalan sebenar. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Okey, ada soalan ke tiada? Kalau tiada, kita terus pergi kepada soalan untuk trial negeri ya. Tiada. Okey, jadi saya rasa kita terus pergi soalan trial negeri. Okey, ini adalah negeri Perlis yang pertama. Okey. Soalan yang dia tanya ialah sistem pilihan raya dalam amalan demokrasi. 6 markah ya. Okey. Kemudian mengapakah amalan demokrasi ini perlu dikekalkan? Ya. Ini kebat. Ini boleh dijawab secara munasabah pun boleh. Tapi kalau boleh kita ambil dulu poin. Macam yang tadi lah cuba bagi kan. Ambil dulu pilihan raya, baru ambil asasi. Kalau tidak ada idea baru ambil lah memupuk perpaduan. Memupuk semangat patriotisme, menjamin kestabilan, barulah ambil dulu yang utama ya. Okey. Jelaskan sistem pilihan raya dalam amalan demokrasi di negara kita. Okey, jadi ini soalan ini kamu boleh tengok jawapannya. Okey, cuba bagi yang paling mudah. Oleh kerana cuba bagi ini buku teks ya.
Kalau buku teks kita ambil daripada sini lah. Okey, nanti kamu buat catatan untuk tengok jawapan dia. Ini. Inilah dia punya, ini yang berkaitan dengan pilihan raya lah ya. Tadi soalan itu ya. Jadi kalau ini mungkin agak sukar untuk kamu faham. Jadi cikgu sudah kasih mudahkan untuk kamu ya. Kita sudah mudahkan. Kita ada skemanya sudah, amalan demokrasi melalui pilihan raya tadi. Nih dia 8, cikgu bagi 8, dia mau 6 ya. Diadakan tempoh 5 tahun ya. Parti politik mendapat manifesto, menyemak nama, undi rahsia, menunaikan tanggungjawab, bebas memilih calon. Ini antara amalan dalam pilihan raya yang kamu boleh guna pakai untuk menjawab soalan tadilah, soalan inilah, soalan yang pertama itu ya. Jadi yang seterusnya, mengapakah amalan demokrasi ini perlu dikekalkan. Jadi untuk yang ini, dia punya jawapan kamu boleh ambil di sini. Di sini dia di bawah tajuk keunikan amalan demokrasi. Jadi sama juga macam tadi, ada nomor 1 di sini. Ini ya, gabungan unsur tradisional dan moden, mekanisme semak dan imbang, kemudian kuasa budi bicara, kerjasama politik, kemudian tambahlah dengan mana-mana yang munasabah kalau kamu tidak ada idea. Jadi ini soalan yang fokus kan. Memang soalan tadi kalau kita tengok di awal-awal analisis cikgu, soalan ini belum keluar lagi. Jadi amalan demokrasi ini sewajarnya lah pelajar beri penekanan, dan juga sebab oleh kerana keunikan amalan demokrasi itu dia sangat berkait rapat, maksudnya pelajar perlu kuasai lah. 3.4, ini 3.4, ini 3.5. Kemudian soalan yang seterusnya ialah berkaitan dengan poster ya. Gambar-gambar ni senang lah. Maklumat di sinilah. Undi 18 tahun. Kematangan belia bakal ubah hala 7 negara. Ini satu soal markah, 2 markah, kemudian inilah perpaduan kaum ya. Mungkin 3 markah, ataupun kalau kamu boleh ingat ini adalah peti undi, 4 markah lah. Ingat walaupun sebelum ni cikgu ada bagi tahu untuk markah berdasarkan stimulus ni boleh dapat 7+1, iaitu 7 tersurat, 1 tersirat, ataupun 1+7. Tapi cikgu sangat galakkan kalau boleh 7, tapi mesti di sini mesti paling kurang 4. Mesti 4 lah, paling kurang lah. Maksudnya pastikan ada markah itu seimbang. Kalau mau lebih mungkin 5+4 ataupun 5+5. Jangan anggap 7 di sini, di sini ada 1 saja lah. Tidak, sebab skema pemarkaan tu dia sentiasa berubah-ubah. Walaupun tahun lepas boleh 7+1 dengan 1+7, tapi tidak semestinya tahun ini dia masih menggunakan skema yang sama. Jadi kalau mau selamat kena buat 4-4 ataupun 5-4 ataupun 4-5. Seterusnya ialah kebebasan asasi. Ini pun sama juga, ini senang juga. Ini kalau kita tengok jawapan pun kita sudah boleh tengok daripada buku teks di sini. Ni ya. Jadi yang sini tadi soalan hak pendidikan dengan beragama sudah ya. Jadi yang belum ialah kebebasan diri. Kebebasan diri belum, dan kebebasan bersuara belum, ataupun kebebasan berpersatuan pun belum. Jadi itu mana-mana satulah. Kemudian
jelaskan ciri-ciri kebebasan asasi seperti yang ditentukan dalam perlembagaan. Okey. Ada beza soalan ini dengan soalan yang kita selalu nampak, kebebasan asasi seperti pada 3A. Okey, kalau soalan macam begini 3A, maksudnya kamu hanya boleh huraikan yang ini sahaja, iaitu kebebasan asasi dan juga kebebasan bersuara lah, ya. Tapi bila dia buat macam begini umum, maksudnya dia tidak ada fokus sama ada perlu hurai atau tidak di 3A, maksudnya kau boleh ambil mana-mana satu. Jadi untuk cukupkan 4, mungkin kau kena ambil satu-satu lah, jadi setiap satu. Kalau cukup lah kau mengisi ini. Okey. Maksudnya inilah dia punya huraian. Macam ni kalau kita tengok. Okey. Tidak boleh diambil nyawa. Ini boleh 1 markah ataupun dilucutkan kebebasan. Ini sudah 2 markah, okey. Okey. Ini pun 1 markah. Okey, ini sudah 2 markah. Jadi ini 2 markah, ini 2 markah. Okey, maksudnya sudah boleh dapat di sini sudah boleh dapat 4 markah lah. Okey, tapi kalau mau selamat mungkin tambah lagi. Okey, tidak ada diskriminasi ataupun berhak, setiap warga negara berhak untuk kebebasan bersuara. Jadi itu terpulang kepada kamu lah, yang mana kamu ingat, okey, untuk kamu jawab soalan ini. Okey. Okay, ini kita boleh nampak negeri-negeri ini memang tekankan tentang amalan demokrasi. Okey, nampak sini kan demokrasi. Cuma di sini dia fokus kepada pilihan raya, tapi seperti yang cuba kita tahu, amalan demokrasi ini ada 2. Pilihan raya pun boleh dan juga kebebasan asasi, ya, kebebasan asasi. Okey, seterusnya kita tengok Kuala Lumpur. Tengok semua pun masih juga fokus kepada tajuk ini, 2 ni. Tengok amalan pilihan raya. Okay, amalan pilihan raya tu yang kita sudah bincang tadi lah, diadakan 5 tahun, okey. Kemudian mendapat mandat. Okey, hafallah. Maksudnya kau punya keyword kau ni lah 5 tahun mandat. Sebab tu selepas kau senaraikan, okey, berkempen, okey, manifesto, okey. 4 markah saya kan. Okey, cukup sudah. Okey, sekarang inilah saya punya keyword saya yang mesti ada di dalam saya punya huraian. Okey, jadi macam mana saya mau praktiskan supaya bila saya jawab soalan ini, apa yang saya mau terangkan tentang 5 tahun mandat berkempen ini betul, maka kena buat skrip. Jadi kau kena tahulah, contohnya, okey, amalan demokrasi berparlimen diadakan dalam tempoh 5 tahun. Baru lengkap ayat dia, ya. Seterusnya, parti politik diberikan mandat, okey, untuk memerintah negara. Barulah lengkap kau punya ayat. Tapi poin ini yang kita mau ada di dalam jawapan, baru ada markah. Ada poin, ada dalam skema, ada markah, okey. Okey, seterusnya yang kedua dia tanya tentang keunikan amalan demokrasi. Balik juga kepada yang tadi tu, ya, iaitu semak dan nimbang. Okey. Dia balik juga kepada yang ini. Okey. Keunikan ni. Gabungan unsur tradisional, moden, mekanisme semak dan imbang. Kemudian kuasa budi bicara raja. Okey. Apa yang cikgu bincangkan dan apa yang soalan-soalan SPM seminar sudah keluar dan apa yang negeri-negeri target dalam percubaan, memang dia tidak jauh daripada 3.4 dan 3.5, ya. Okey, kemudian kita tengok poster. Poster ada banyak di sini. Satu ialah keunikan demokrasi. Ini pun ada kanak-kanak berpaduan kaum, ada SPR pilihan raya. Okey, ini ada orang mengundi. Kemudian ada demokrasi berparlimen. Jadi berapa markah dia boleh dapat? 1, 2, 3, 4. Okey, 5 markah, ya, 5 markah. Okey.
Okey, seterusnya ialah Johor. Okey. Okey, Johor ni adalah satu-satunya negeri yang target bagaimana yang di-Pertuan Agong dipilih. Ini pun sebenarnya untuk makluman kamu ya. Ini adalah tajuk 2 tahun kita target nak keluar lagi. Ya. Itu tahun 2022 dan 2023. Jadi boleh jadikah ini akan keluar dalam peperiksaan? Boleh jadi. Jadi kamu pun kena tengok juga balik bagaimana yang di Pertuan Agong ini dipilih. Senang saja ni 4 markah ni kan. Okey. Yang memilihnya adalah Majlis Raja-Raja. Kemudian dipilih secara penggiliran dalam tempoh 5 tahun. Okey, daripada negeri-negeri yang mempunyai raja ataupun sultan. Okey, contohnya bagilah contoh negeri apa ya. Itu contoh bagaimana di Pertuan Agong dipilih. Okey. Okey. Kita boleh tengok di sini. Ni ya. Bagaimanakah yang di Pertuan Agong ni? Sebiji juga buat sebiji macam soalan SPM. Sebiji macam soalan Johor ya. Ni 1 9 raja. Okey, Perlis 5 tahun dibuat oleh Majlis Raja-Raja mengikut peruntukan perlembagaan. Okey. Ada juga jawatan yang di Pertuan timbalan yang di Pertuan Agong. Okey, jadi ini pun sudah boleh dapat 1 2 3 sorry. 1 2 3 4 5 6 ya. Maksimum tadi soalan itu maksimumnya hanya mau 4 markah. Jadi kita boleh dapat maksimum 4 markah. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah terangkan bidang kuasa dan peranan yang di Pertuan Agong. Ini pun sama juga. Ini soalan yang mesra calon. Yang dah mesra calon kalau dia bagi begini, 1 Roman kuasa eksekutif, 2 Roman kuasa perundangan, 3 Roman kuasa kehakiman. Ya, ini ndak mesra lah. Tak mesra calon. Tapi yang ini mesra calon. Maksudnya kau kena bagi sejak mana-mana bidang kuasa yang di Pertuan Agong ini tanpa memberatkan mana-mana satu bidang kuasa. Jadi kalau kita tengok di sini, bidang kuasa ya. Ni tengok ni berapa banyak ni. Kuasa eksekutif sudah boleh dapat 1 markah ya. Mengikut nasihat Jemaah Menteri, melantik Perdana Menteri, melantik jawatan penting seperti Peguam Negara. Kemudian pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia, melantik diplomat. Jadi maksudnya kalau pelajar ingat 1 2 3 4 5 6. Maksudnya untuk tajuk pertama ni eksekutif saja pun sudah boleh dapat 6 markah. Belum lagi masuk kuasa perundangan, dan juga kuasa kehakiman. Jadi cukup mudahlah untuk pelajar dapatkan markah bagi bidang kuasa dan peranan yang di Pertuan Agong. Jadi ini pun perlu dihafal lah. Kau tengok tajuk ini jangan sampai keliru ya. Sebab di dalam tajuk ini dia ada lagi satu tajuk. Ini yang umum. Ini untuk badan pemerintahan Maksudnya untuk kerajaan. Dia pun ada juga sama juga. Dia ada eksekutif, dia ada perundangan, dia ada kehakiman. Begitu juga dengan kuasa yang di Pertuan Agong. Dia pun ada juga eksekutif, dia ada juga kuasa perundangan dan juga dia ada kuasa kehakiman. Jadi jangan sampai terkeliru mana bidang kuasa yang di Pertuan Agong, mana bidang kuasa badan pemerintahan negara. Jadi itu perlu kamu teliti dan buat
perbandingan lah supaya kamu tidak tersalah menjawab ya. Okey. Yang terakhir sekali ialah berkaitan dengan apa ini? Dengan petikan stimulus ni ya. Jadi ini soalan stimulus ni kalau kita tengok memang petikan adalah satu daripada stimulus yang popular ya. Jadi sama juga macam cikgu cakap tadi, jangan anggap 7 tu sudah okey, jadi hanya perlu satu saya tersirat. Jangan, bahaya ya. Sebab kita takut baru-baru ni cikgu ada discuss juga dengan rakan-rakan guru, diorang beritahu kemungkinan dia akan buat balik 4+4. Maksudnya 4 tersurat, 4 tersirat. Jadi kalau mau selamat, buatlah lebih daripada 4. Jadi maksudnya jangan 7-1. Jadi 5-4 ataupun 4-4 ataupun 5-5. Yang penting dua-duanya ada semua ya. Okey, cikgu rasa itu sejak negeri yang keluarkan soalan untuk tajuk ini. Oleh kerana masa pun sudah 9.43, jadi kita tidak akan bincanglah untuk soalan tingkatan 4, tingkatan 5 bab 4. Kalau ada soalan, cikgu buka. Ada soalan? Okey, satu lagi ya, cikgu sudah bagi di sini. Kalau kita tengok di dalam cikgu punya post di grup kamu, iaitu Sinergi Sejarah SPM Satu Hari Satu Skrip. Ini adalah soalan-soalan yang kita ambil berdasarkan kepada analisis percubaan negeri ya. Jadi kalau boleh buatlah soalan fokus ini. Sebab ini pun sebenarnya kalau kita tengok bab 3, 4, 5 dan 6 ini kita sudah buat dia punya kelas online. Jadi sepatutnya tidak ada masalah. Yang ada lebih sedikit adalah di sini, Malayan Union. Sebab kalau kita tengok Malayan Union ni ada dua tajuk, iaitu Malayan Union, ni Malayan Union, dan yang satu lagi ialah penyerahan Sabah. Penyerahan Sabah ada dua tajuk. Jadi ini perlu kamu beri penekanan sebab apa yang cikgu bagi ini sebenarnya adalah target daripada negeri-negeri semasa trial mereka. Okey, ada soalan? Okay, sangat menduka citakan malam ini tidak sampai 60 orang, hanya paling banyak tadi juga tengok 55 orang. Mungkin mau hari Isnin kali baru ramai ya. Hari Minggu semua orang mau berehat. Okay. Walaupun 1 bulan lagi SPM, tapi masih ada lagi di kepala, masih mau santai ya. Jadi itu satu kerugian lah buat kamu. Okay, ada soalan? Kalau ada rakan-rakan guru yang mau, esok kita ada kelas smart ya untuk tingkatan 5 SPM. Jadi pastikan kamu hadir esok. Ada banyak lagi perkara-perkara penting yang perlu disampaikan ya dalam tempoh sebulan lagi sebelum SPM. Ada rakan-rakan guru yang mau bagi apa-apa ucapan ke apakah?